Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nak Amalina binti Yaakob, nombor matrik S63426. Saya akan membentangkan assignment saya yang bertajuk Faktor berlakunya amalan rasuah dalam kalangan penjawat awam pihak berkuasa tempatan PBT. Pengenalan. Dalam konteks Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 membawa maksud memberi atau menawarkan, menerima, meminta atau setuju untuk menerima ganjaran atau faedah secara langsung atau tidak langsung. Terdapat pelbagai jenis-jenis kesalahan amalan rasuah mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM. Yang pertama ialah memohon atau mendapatkan rasuah. Yang kedua ialah memberikan sogokan atau rasuah kepada pihak lain. Yang ketiga ialah menyatakan sesuatu tuntutan dengan tidak benar atau palsu. Yang akhir sekali, yang keempat ialah menggunakan kuasa atau pangkat yang diberikan dengan salah dan tidak benar. Dalam membahaskan soal rasuah, ia bukan sahaja berlaku dalam bidang seperti perniagaan atau keusahawanan, malah turut berlaku dalam bidang seperti politik, intelektual, budaya, peradaban, penjawat awam dan sebagainya. Namun dalam kajian ini memfokuskan tentang amalan rasuah dalam penjawat awam pihak berkuasa tempatan. Perkhidmatan awam merupakan segala bentuk khidmat yang mempunyai tujuan dalam menyelesaikan segala keperluan khusus yang melibatkan komuniti atau masyarakat dalam negara kita. Pihak berkuasa tempatan berada di bawah bidang kuasa kerajaan negeri yang mana fungsi utama PBT ialah mengikut dan melaksanakan segala arahan atau tuntutan kerja yang diberikan oleh kerajaan negeri berhubung projek atau dasar yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dalam melaksanakan tugasan itu, ia memberi perkhidmatan kepada orang awam. Pihak berkuasa tempatan atau PBT sering dikaitkan dengan amalan gejala rasuah. Seterusnya ialah faktor dalaman yang berlakunya amalan rasuah. Faktor yang pertama ialah sikap mengabaikan nilai dan tuntutan agama. Di sisi agama, amalan rasuah adalah haram dan tidak dibenarkan sama sekali untuk melakukannya. Jika kepribadian seseorang lemah dan pegangan agamanya juga lemah, akan mudah terpengaruh dengan hawa nafsu untuk melakukan rasuah dan mudah terpengaruh dengan ganjaran yang besar. Jika seseorang sudah mempunyai sikap tidak peduli walaupun amalan rasuah sudah dilarang oleh agama, mereka tetap juga akan mencari alasan bagi memastikan perkara tersebut berjalan. Keinginan mereka dalam mendapatkan kemewahan menyebabkan kesan buruk juga boleh terjadi kepada masyarakat dan negara. Muhammad Adnan 2013 menyatakan teori yang digunakan dalam hal ini ialah teori teknik of neutralism, iaitu melakukan rasuah secara rahsia dan asalkan tiada yang mengetahui. Faktor yang kedua ialah mempunyai sikap pentingkan diri sendiri. Jenayah rasuah ini boleh bermula dengan sikap seseorang yang mentafsirkan sesuatu demi kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan kesannya kepada orang lain. Apabila seseorang yang mempunyai kuasa di tempat yang berkuasa seperti pihak berkuasa tempatan akan mudah mempunyai peluang untuk melakukan rasuah yang berpunca dari tabiat yang mementingkan diri sendiri dan tidak pedulikan orang lain. Faktor yang ketiga ialah gaya hidup mewah melebihi kemampuan. Dunia pada hari ini semakin maju dan setiap dari manusia mempunyai keinginan untuk cepat kaya dan senang. Oleh itu, dengan memiliki keinginan yang tidak terkawal, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan jenayah rasuah mudah dilakukan jika sudah mendapat ruang dan peluang. Hal ini boleh terjadi disebabkan oleh hawa nafsu seseorang yang mahu dipandang hebat dan dipuji ramai tanpa memikirkan tindakan tersebut salah di sisi agama dan undang-undang dalam negara. Faktor akhir sekali ialah mempunyai sifat yang tamak. Dengan memiliki sikap yang tamak juga terdapat segelintir pegawai PBT yang melakukan salah guna kuasa yang dimiliki dengan mengambil kesempatan dan melakukan pemerasan ugut terhadap orang lain. Seterusnya ialah kesan amalan rasuah. Yang pertama ialah melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Rasuah menyumbang kepada penumpuan pelaburan dan pembangunan yang tidak sama rata dan tidak adil. Sekiranya rasuah masih berlaku dan penyelewengan masih berleluasa, hal ini akan memberikan kesan kepada masyarakat dan imej sesebuah organisasi yang mendapat tempias akibat daripada perbuatan negatif ini.
Kesan yang kedua ialah mencemarkan imej negara. Kesan yang paling besar akibat rasuah ini akan menyebabkan pentadbiran sesebuah negara akan menjadi kucar-kacir, yang mana pada akhirnya akan menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan dalam masyarakat dan sebagainya. Kesan yang ketiga ialah penurunan dalam pelaburan asing. Terdapat banyak kes di mana pelaburan asing di negara membangun telah kembali dan menarik diri dalam melabur dalam negara kerana rasuah yang berat dan kuat dalam badan kerajaan dan penjawaawan. Yang seterusnya ialah langkah-langkah yang boleh mengurangkan rasuah dalam PBT. Yang pertama ialah memperketatkan penguasaan undang-undang. Sistem pengurusan anti rasuah adalah salah satu inisiatif strategik dalam membatras kegiatan rasuah dalam PBT, dalam mengenal pasti dan bertindak balas terhadap amalan rasuah dan salah guna kuasa. SPRM perlu mengambil tindakan yang tegas dalam mengenakan hukuman yang setimpal kepada pesalah tanpa melihat pangkat dan jawatan yang dimiliki ketika melaksanakan tugas. Langkah yang kedua ialah membudayakan integriti dan nilai benci rasuah dalam organisasi. Terdapat pelang anti rasuah NACP yang mana telah dilancarkan oleh kerajaan bermula tahun 2019 hingga 2023. Kes utama pelan anti rasuah ini ialah menjadikan atau memperbaiki integriti ke arah lebih baik dan membanteras rasuah yang semakin berleluasa, membanding salah guna kuasa dan memperkemaskan tadbir urus dalam kerajaan. Pelaksanaan pelan tadbir urus baik nasional My Governance merupakan salah satu langkah yang dilaksanakan bagi membantu agensi kerajaan dalam mengatasi isu kelemahan dalam pentadbiran dan tadbir urus integriti kerana birokrasi, ketidakcekapan sistem penyampaian dalam perkhidmatan awam dan isu ketelusan dalam pentadbiran kerajaan. Langkah yang terakhir ialah menjadikan birokrasi lebih cekap. Beberapa kajian mencadangkan bahawa mengecilkan agensi akan dapat mengurangkan rasuah agensi yang lebih kecil dengan jumlah kaki tangan yang lebih kecil akan mengurangkan keperluan mereka untuk mengauk rasuah. Kesimpulannya, hasil kajian ini telah mencapai objektifnya, di mana faktor-faktor amalan rasuah dalam kalangan penjawat awam telah dikenal pasti. Isu rasuah ini perlulah dititik beratkan kerana jika isu tersebut semakin berleluasa, maka akan merosakkan lagi imej negara dan keharmonian dalam negara. Jika langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan dengan berkesan, maka kadar rasuah dalam negara akan berkurang. Oleh itu, kerajaan perlulah bekerjasama dengan mana-mana pihak NGO termasuk dalam memastikan agensi kerajaan yang terlibat dalam amalan rasuah perlu diberikan hukuman dan denda yang berlipat kali ganda supaya setimpal dengan jenayah yang dilakukan.